Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Okey, Alhamdulillah. Bertemu lagi kita di dalam kelas subjek sains pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu unit 5 sifat cahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat cahaya? Okey, mari kita lihat. Okey, sebelum tu anak-anak bolehlah membuka buku teks halaman 87. Cuba kita perhatikan. Di situ terdapat sedikit soalan. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada permukaan air? Okey, kemudian di halaman sebelah. Pergerakan cahaya. Tahukah kamu sebenarnya cahaya itu bergerak? Kita tahu tak yang sebenarnya cahaya itu bergerak? Okey, macam mana cahaya itu bergerak? Okey, jom kita lihat. Okey, pergerakan cahaya. Cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Okey, jadi ini menunjukkan cahaya itu bergerak secara lurus. Macam mana? Okey, cuba kita perhatikan. Di sini terdapat sumber cahaya. Sumber cahaya yang Ustazah maksudkan seperti torchlight ke ataupun lampu suluh, lampu kereta ataupun lampu jalan ke. Itu sumber cahaya lah kita lah. Kemudian, sumber cahaya ni dia menghala kepada tiga jenis cardboard. Betul tak? Tiga cardboard lah. Kemudian, di tengah-tengah cardboard tu ada bulat kan? Bila kita suluh kat situ, cahaya akan bergerak di dalam bulatan itu. Itulah yang dipanggilkan cahaya bergerak secara lurus. Okey. Kemudian contoh cahaya bergerak secara lurus ni macam mana? Okey, cuba kita perhatikan. Alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Ini adalah contoh cahaya itu bergerak secara lurus. Kemudian cahaya daripada lampu helikopter. Cuba kita lihat di situ, lampu helikopter dia menghala secara lurus. Kemudian cahaya daripada lampu kereta. Ini adalah contoh-contoh pergerakan cahaya dan cahaya itu bergerak secara lurus. Okey, kemudian kita masuk kejelasan bayang-bayang objek. Apa tu kejelasan bayang-bayang objek? Okey, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Okey, di sini ada contoh sebuah lampu meja kan? Itu adalah sumber cahaya kita. Kemudian objek legap. Objek legap yang digunakan di sini ialah tangan kita sendirilah. Kemudian bila kita letak tangan kita di bawah lampu meja, terhasillah bayang-bayang. Ini yang menunjukkan kejelasan bayang-bayang objek. Kejelasan bayang-bayang objek yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya ataupun legap. Apa ini lut sinar, lut cahaya dan legap? Okey, jom kita lihat. Lut sinar membenarkan semua cahaya melaluinya. Contohnya ialah plastik jernih. Okey, kalau kita pergi kedai membeli barang, penjual itu akan memberi plastik kepada kita kan? Tapi plastik yang diberi tu ada banyak jenis. Kalau yang kita dapat tu plastik tu memang jernih, yang boleh nampak objek dekat dalam. Itu adalah lut sinar. Kemudian lut cahaya. Lut cahaya ni dia membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Contoh seperti plastik berwarna. Ni pun sama jugalah. Kalau kita pergi kedai membeli barang, yang kita dapat tu ada yang plastik warna biru lah, ada warna hijau dan ada yang warna merah. Tapi kita kurang jelas nampak objek di dalam. Itu ialah lut cahaya. Kemudian legap. Legap ni, objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contohnya kad manila. Maksudnya bila kita letak cahaya tu memang kita tak boleh nampak objek kat dalam. Cahaya tu pun dia takkan tembus kad manila tadi. Jadi itulah objek legap. Okey. Kemudian kita masuk
faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ni ada dua lah. Yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Okey, jom kita lihat penyiasatan. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang tadi, yang pertama saya sebut jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Penyiasatan yang dibuat di sini ialah lampu suluh, sebuah lampu suluh, bola dengan skrin. Okey, bila kita lihat di sini, bila lampu suluh tu dia menyuluh bola tadi dengan jarak kedudukan lampu suluh dengan bola tu jauh, jadi objek yang terhasil akan kecil. Jadi kita lihat kat sini kesimpulannya, semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, yang kedua pula, jarak di antara objek dengan skrin. Tadi jarak di antara objek dengan sumber cahaya kan? Kemudian sekarang ni jarak di antara objek dengan skrin. Okey, penyiasatan pula, lampu suluh tu Ustazah dekatkan dia dengan bola tadi. Jadi bayang-bayang yang terhasil dekat skrin akan jadi besar. Itulah kesimpulannya. Kesimpulannya, semakin bertambah jarak di antara skrin dengan objek, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Maknanya kat sini, lampu suluh tu Ustazah dekatkan dengan objek. Jadi objek tu semakin jauh lah dengan skrin kan. Sebab kedudukan lampu suluh dengan skrin tu tetap. Cuma kedudukan bola tu yang berbeza. Cuma kita nak lihat kat sini sekarang. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ni. Ingat kalau Ustazah dekatkan lampu suluh objek dengan kalau Ustazah dekatkan objek dengan sumber cahaya, bayang-bayang yang terhasil, Ustazah dekatkan, bayang-bayang yang terhasil akan besar. Kalau Ustazah jauhkan objek dengan sumber cahaya, jarak objek dengan sumber cahaya tu semakin jauh, maknanya bayang-bayang yang terhasil akan semakin kecil. Okay. Kemudian kita masuk pula kepada faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Orientasi objek dengan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang sesuatu objek bergantung kepada kedudukan ataupun orientasi objek, kedudukan objek dan kedudukan sumber cahaya. Okey, kalau kedudukan objek ni pula, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan objek tadi berubah. Bayang-bayang dia akan berubah kalau kedudukan dia berubah. Kalau sini pula, yang sebelah tu, kedudukan sumber cahaya. Maksudnya, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Okey, cuba lihat di situ. Terdapat dua pelajar. Seorang yang memakai baju warna putih dan seorang yang memakai baju warna biru. Mereka berdua menyuluh dengan kedudukan sumber cahaya yang berbeza, tetapi menyuluh objek yang sama. Objek berbentuk silinder. Kemudian kita lihat, lelaki yang memakai baju putih tadi tu, apa bayang-bayang yang dapat dia lihat ialah berbentuk bulat. Manakala lelaki yang memakai baju biru tadi, yang menyuluh objek silinder tu, dia pelajar lelaki itu menampakkan bentuk bayang yang bentuk petak. Jadi kat sini menunjukkan kedudukan objek dan kedudukan sumber cahaya ni mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, kemudian kita masuk kepada pantulan cahaya. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin, dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kamu. Jadi sedar tak kita yang sebelum ni, yang selama ni kita melihat cermin kan, yang kita nampak tu objek, yang kita nampak tu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya itu adalah pantulan cahaya yang cermin tu pantulkan ke arah mata kita. Jadi yang kita nampak adalah badan kita sendiri ataupun apa-apa yang kita nak lihat lah. Contohnya macam hari ni kita pakai baju macam mana, warna apa kan. Jadi inilah yang menunjukkan pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Kemudian
kita masuk contoh lain lagi. Contoh lain seperti imej terbentuk pada permukaan air, imej terbentuk pada permukaan logam dan imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Okey, apa kegunaan pantulan cahaya ni? Okey, yang pertama, cermin muka memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Yang kedua, cermin sisi membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Ini adalah pantulan cahaya yang memudahkan kita untuk memandu kenderaan lah. Ketiga, cermin cembung membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Cermin cembung ni biasanya terdapat di pasaraya ataupun di cermin sisi kereta tadilah, ataupun di tempat-tempat yang terlindung lah. Sebab ini memudahkan kita untuk melihat objek yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, cermin pergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Kalau kita ada pergi jumpa doktor gigi kan, doktor gigi ada guna cermin yang bulat yang kecil tu. Itu kegunaan doktor gigi untuk melihat keadaan gigi kita. Okay, kemudian yang kelima, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Yang keenam, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Yang ketujuh, tentera laut boleh melihat objek berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Okey. Gambar rajah sinar. Okey, bagaimana kita nak memberi gambar rajah pantulan cahaya tadi? Okey, apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Inilah yang menunjukkan pantulan cahaya tadi. Yang mana kita lihat gambar rajah sinar ni, dia menunjukkan bagaimana sebenarnya cahaya itu dipantulkan. Okey, cuba kita lihat di situ. Cahaya yang dituju pada permukaan cermin, tengok cermin torchlight itu ataupun lampu suluh. Kemudian bila kita lihat anak panah tu, dia naik ke atas kan? Jadi, itu adalah cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Itulah dipanggil gambar rajah sinar. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ini inilah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari yang seterusnya. Sekian, terima kasih.